Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini minggu kedua kita belajar secara PDBR. Hari ini kita nak sambung bab pertama, matematik tingkatan 2. Bab pertama iaitu pola dan jujukan. Jadi pola kita dah sentuh minggu lepas. Hari ini saya nak tunjuk beberapa contoh tentang rujukan. Tentang jujukan. Jadi kita rujuk pada buku teks, muka surat 8, muka surat 8, 1.2.2, pola suatu jujukan. Jadi kita tengok, tolong sediakan kertas dan pen untuk kita buat sedikit contoh dan juga latihan. Jom. Baik, kita tengok muka surat 8, contoh 7. Jadi dia kata lengkapkan jujukan nombor berikut. Jadi kita ada 7, 13, 25, 00. Jadi apakah nombor di tempat kosong ni? Jadi kita tengok keyword yang pertama, kita tengok nombor yang berurutan yang diberikan 7 dan 13. Jadi apakah beza di antara 7 dan 13? Jadi 7, 13 tolak 7 berapa? 6. Jadi 13 tolak 7 6. Jadi 7 untuk capai ke 13 dia akan tambah 6. Jadi di sini kita ada tambah 6 lah. Tambah 6. Okey, 7 13. Jadi 13 ke kosong ni tambah lagi 6 lagi. Tambah 6. Jadi berapa? 13 tambah 6 kita ada 19. Okey. Jadi 19 tambah 6 seterusnya jadi 25. 25 tambah 6 jadi 31. 31 tambah 6 tambah 6 lagi. 31 tambah 6 37. Jadi itu jawapan dia. 7, 13, 19, 25, 31 dan 37. Okey, itu yang pertama. Baik, seterusnya untuk B, contoh 7 juga B, 88 0 64 52 00. Jadi sama juga keywordnya ialah kita tengok nombor berterutan ni. Nombor berurutan 64 dan 52 ni apa beza dia? Jadi yang besar tolak yang kecil. 64 tolak 52 apa? Jadi 12 dia tolak 12 64 ke 52 ni dia tolak 12. Okey, tolak 12. Bila tolak 12 maknanya 88 tolak 12 jadi berapa? 88 tolak 12 tinggal 76. 76. 88 tolak 12 76. 76 tolak 12 64. 64 tolak 12 52. 52 tolak 12 tinggal 40. 40 tolak 12 cuba isi apa jawapan dia? 38 28. Okey, itulah jujukan dia. Seterusnya C. Baik, seterusnya adalah C. C kalau kita tengok sini, di sini 0.3, tempat kosong, 0.27, 0.0081. Jadi caranya kita ambil dua nombor yang berdekatan ni, kita bahagikan. 0.027 dibahagi dengan 0.081 ataupun 0.081 dibahagi dengan 0.027 kita dapat 0.3. Dapat 0.3. Jadi maknanya bila kita bahagian ni kita dapat 0.3. Nombor ni makin mengecil, maka kita darab dengan 0.3 lah. Di sini adalah darab 0.3. Okey. Jadi 0.3 berapa darab 0.3 dapat 0.3? Jawapannya adalah 1 lah. 1 darab 0.3. Okey. 0.3 darab 0.3 dapat 0.9. Okey. 0.9 darab 0.3 dapat 0.7. Seterusnya darab lagi 0.3 lah. Baik, seterusnya. Baik, seterusnya contoh 8. Contoh 8 lagi simple lah. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Yang pertama menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Nombor sebelumnya berada sebelah kiri lah. Selepas, sebelum. Sebelum adalah belah kiri. Jadi menolak 4 daripada nombor sebelumnya. 96 tolak 4. Betul lah. 92. 92 tolak 4. 88. Tolak 4, tolak 4, tolak 4. Seterusnya. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Jadi di sini ada 4 operasi asas lah. Menambah, menolak, darab dan bahagi.
Di sini mendarat nombor sebelumnya dengan 3. 7 darab 3, 21. 21 darab 3, berapa? 63. 7 darab 3, 21, 21 darab 3, 63. 63 darab 3, dan seterusnya lah. Okay, mengurangkan 8 ini menolak daripada nombor sebelumnya. Tolak 8, tolak 8, tolak 8, tolak 8. 1.3 tolak 8. Berapa? 13.3. Okey. Tolak 8 lagi. 5.3. Tolak 8 lagi. Negatif 2.7. Dan seterusnya membahagi. Yang terakhir D. Membahagi nombor sebelumnya dengan 5. 400 bagi 5. 80. 80 bagi 5. 3.2. 3.2 bagi 5. 0.06. 0.64. Itu contoh 8. Jadi dia boleh tanya soalan dengan memberi arahan, ataupun dia beri jujukan, dia tanya apakah pola nombor tersebut, apakah pola nombor tersebut. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada muka surat 10, iaitu bawah tajuk 1.3, pola dan jujukan. Jadi pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jadi boleh dinyatakan dalam tiga bentuk lah, menggunakan nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Jadi macam mana dengan menggunakan nombor yang pertama? Jika kita ada satu contoh di sini, nombornya satu, jujukannya 19, 17, 25, 33. Jadi kita tengok beza di antara 9 dengan 1 adalah 8. Jadi untuk daripada nombor 1 ke 9 tambah 8. 9 ke 17 tambah 8. Tambah 8, 25. Tambah 8, 33. Maka polanya ialah tambah 8. Ini dalam bentuk nombor. Okey, kita pergi pada seterusnya dalam bentuk perkataan. Okey, sama juga. Maka kalau tambah 8 tambah 8 macam ni, maka polanya ialah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Dia mesti ada operasi berapa dan satu ayat lagi kepada nombor sebelumnya. Ada 3 benda lah. Satu operasi, satu berapa operasi tersebut, dan yang ketiga kepada nombor sebelumnya. Ingat ada 3 di sini. Operasi tambah tolak darab bahagi, nilai berapa, yang terakhir kepada nombor sebelumnya. Itu dari segi perkataan. Dan yang terakhir dari segi ungkapan algebra. Yang ni canggih sikit, yang mana kita akan membuat persamaan dalam bentuk ungkapan algebra. Di sini kita boleh tengok di sini contoh yang diberikan dalam ungkapan algebra ni. Satu tu datang dari mana? Satu dia datangnya daripada 1 tambah kosong lah. Okey, 1 tambah kosong. Kosong tu adalah kita boleh letak 8 darab kosong. Yang kedua 9. 9 adalah 1 tambah 8. 8 tu darab 1. 17 tu adalah 1 tambah 8 darab 2. 16 1 tambah 16. Jadi 16 tu 8 darab 2. 25 1 tambah 24. 24 tu datangnya daripada 8 tambah 3, 8 darab 3. 33 tu 1 tambah 32. 32 itu datangnya daripada 8 tambah 4. Ya, maka pola bagi jujukan tersebut boleh tulis sebagai 1 tambah 8n. 1 tambah 8n. Okey. Dengan keadaan n adalah 0, 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Baik, seterusnya muka surat 11, 1.3.2, sebutan bagi suatu jujukan. Sebutan. Jadi di sini timbul satu lagi TN. TN ya term. Term ke N. Sebutan ke N. T menggunakan term. Jadi sebutan bagi suatu jujukan ditulis sebagai sebutan ke N dan ditulis sebagai TN. Iaitu T ialah sebutan, maka N adalah kedudukan sebutan. Sebutan ke berapa. Contohnya di sini dia bagi 4, 8, 12, 16. Satu jujukan. Dapati T1 ialah 4, T2 ialah 8, sebutan ketiga ialah 12, sebutan keempat 16 dan seterusnya lah. Jadi contoh yang ke-10. Contoh 10, nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. 2, 10, 18 dan seterusnya. Yang kelima apa dia? Di sini kita kena kira lah apakah apakah sebutan kelima. Jadi 2, 10 tu bezanya berapa? 8. Daripada 2 hendak ke 10 tu, dia akan tambah 8. Tambah 8. Maka 2 tambah 8 jadi 10.
10 tambah 8, 18. Sebutan keempat tambah 8 lagi, 26. Sebutan yang kelima, 26 tambah 8. Jadi 34. Jadi sebutan kelima adalah 34. Tengok penyelesaian dia. Sebutan kelima adalah 34. Okey. Baik, contoh berikutnya, contoh 11. Muka surat 11 lagi. Diberi jujukan 65, 60, 55, 50. Cari nombor yang ke-40 sebutan ke berapa? Nombor 40 sebutan ke berapa? Jadi ini sebutan pertama. Sebutan kedua. 60 sebutan kedua. Sebutan ketiga. Sebutan keempat. Jadi seterusnya. Sebutan kelima. Jadi 45. 50 tolak 5. Dia tolak 5, tolak 5, tolak 5 ni. 45 sebutan ke-5. 45 tolak 5 sebutan ke-40. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Jadi sebutan yang ke-6. Tengok solution dia. Setiap bezanya tolak 5, tolak 5 kepada nombor sebelumnya. Jadi kita dapat sebutan yang ke-6. Maka 40 ialah sebutan ke-6. Sebutan ke-6. Baik, satu lagi konten yang saya nak share kat sini ialah segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Pascal ni bukannya pasukan elit khas tu, tapi satu nama yang diberikan dalam pola dan jujukan ni menceritakan bagaimana susunan bata-bata ni, blok bata-bata, 1, 2 blok, 3 blok, 4 blok, 1, 2, 3, 4, 5 blok, 1, 2, 3, 4 dan 5, dan ada 6 blok di bawah, bawah sekali ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kita buat 6 blok kat sini. Okey. Jadi keyword dia menulis nombor 1 pada setiap di tepi blok ni. 1, ini nilai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dan sini 1, 1, 1, 1. Okey, jadi caranya ialah kita menambah 1 dengan 1 ni tambah, 1 dengan 1 bersebelah ni tambah, 1, 1 tambah, dan jawapannya berada di blok yang di bawah. 1 tambah 1 jadi 2. Maka 1 ni akan ditambah dengan 2 ni menjadi 3. 2 tambah 1 3. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Okey. 1 tambah 4 5. 4 tambah 6 10. 6 tambah 4 juga 10. 4 tambah 1 jadi 5. Itulah segitiga Pascal. Baik, sedikit latihan untuk menguji kefahaman kita tentang tajuk pola dan jujukan ni. Jadi kita tengok muka surat 13, iaitu menjana kecemerlangan. Kita ambil padankan istilah berikut dengan penyertaan yang betul. Yang ni salin dan salin ni kemudian sesuaikan sajalah, padankan. Itu nombor 1. Yang kedua, nyatakan pola bagi jujukan nombor yang diberikan. Apakah polanya? 7, 13, 9, 25. Jadi 13 dengan 7 ni bezanya berapa? 6 tadi. Jadi dia menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Itu contoh menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Ni B macam mana? Menolak berapa kepada nombor sebelumnya? Mesti ada 3 benda saya kata tadi. Yang pertama, operasi tambah tolak darab bahagi. Yang kedua, nilai dia berapa. Yang ketiga, kepada nombor sebelumnya. Itu pola dia. Okey, yang terakhir ada 3 soalan saja. Kita tengok yang terakhir, lengkapkan jadual di bawah. Okey, nombornya berapa? Dari segi pola, nombornya berapa? Perkataannya macam mana? Dari segi ungkapan algebra macam mana? Ada 3 di sini. Dari segi nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Boleh rujuk kepada video yang sebelum ni. Apakah dari segi perkataannya, nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Boleh rujuk muka surat 10. Muka surat 10 contoh 9 ada dari segi pola menggunakan nombor, pola menggunakan perkataan dan juga pola menggunakan ungkapan algebra. Okay, kalau
algebra tu tak dapat, cuba dari segi nombor dan perkataan dahulu. Kemudian algebra tu kita bincangkan selepas ini. Cuba buat dulu. Okey. Jadi selamat mencuba. Harap semua pelajar jangan give up. Don't give up on your study. Teruskan pembacaan, kajian sendiri. Cuba mencari maklumat sendiri melalui Google ataupun buku-buku berkaitan. Dan selamat berjaya. Anda hebat. Anda boleh. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.